Jadi hari ini kita berada di sekolah praktikal saya di SMK Badan Estate yang terletak di Negeri Sembilan. Jadi hari ini kita akan pergi ke bilik kaunseling dan akan adakan sesi pembubuhan bersama guru kaunseling di SMK Badan Estate, dan juga kita akan melihat ataupun meninjau bagaimana bilik kaunseling SMK Badan Estate ni. Di sini adalah tempat ruangan menunggu untuk ibu bapa ataupun murid-murid yang datang sebelum nak mengadakan sesi ataupun membuat urusan bersama dengan kami. Okey, kami ada 3 buah bilik di sini. Okey, bilik yang pertama saya letakkan sebagai bilik fail dan juga kita boleh jadikan sebagai bilik sesi juga. Inilah biliknya. Minta maaf lah, ada makanan ni saya sediakan untuk anak murid kejap lagi nak membantu saya dapat kerja kan. Ini bilik fail kami. Dan minta maaf lah bersepah sikit sebab sedang menguruskan sistem fail bagi psikometrik dan juga minda sihat. Okay, kita pergi bilik yang kedua boleh? Alright. Okay, ni ialah bilik yang kedua. Okay, ini adalah bilik pengurusan. Okay, ini bilik pengurusan saya. Kami ada 2 orang guru bimbingan dan kaunseling. Okay, kawan saya ataupun partner saya lagi seorang ialah Puan Lili Norida. Okay, hari ni tak ada lah. Dan juga kalau nampak di sini, ni adalah ruangan untuk kami menjalankan kerja-kerja perusahaan. 2 orang ni parent saya. Ni waktu petang sekarang tu yang dia pakai baju biasa. Okay, sebab kejap lagi nanti mereka akan ada mereka akan ada latihan dan juga kelas tambahan. Mereka membantu saya lah. Besok kita akan ada program majlis penetapan azam. Okay, kita pergi bilik yang ketiga. Baik. Okay, ni juga adalah bilik sesi bilik sesi bagi individu dan juga kelompok lah. Ni ruangan sesi semua. Okay, ni adalah bilik sesi lah. Agak besar ya? Besar. Boleh muat sehingga berapa orang? Oh, boleh muat 10 orang pun kita boleh muat kan. Okay. Okay, banyak lagi lah kerja banyak kan. Jadi banyak jugalah yang belum dilaksanakan dengan sempurna. Seadanya lah. Inilah bilik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Estate Negeri Sembilan. Nama saya Puan Radiatul Huda binti Lola. Kami di sini mempunyai 2 orang guru bimbingan dan kaunseling dan seorang lagi rakan seperjuangan saya, Puan Lili Norida binti Abdul Ghaffar. Okey, perkhidmatan yang kita tawarkan bagi unit bimbingan dan kaunseling dan semestinya lah seperti sedia maklum ialah sesi kaunseling individu dan juga sesi kaunseling kelompok. Okay, selain daripada itu juga kita ada buat bimbingan dan juga sesi kaunseling ni banyak. Okay, sama ada daripada isu pembelajaran, isu rakan sebaya, okay, masalah-masalah peribadi yang melibatkan masalah diri sendiri, masalah kawan, masalah keluarga, kan? Dan juga ada juga berkaitan dengan masalah seperti rokok, vape dan juga kita menjalankan sesi berkenaan dengan isu-isu disiplin. Dan selain daripada itu juga kita jalankan juga konsultasi kepada ibu bapa, konsultasi kepada bekas pelajar dan juga kita ada jaringan hubungan antara agensi luar, pihak-pihak kolej swasta dan juga pihak-pihak yang berkaitan yang berkenaan lah. Untuk kita memenuhkan perkhidmatan unit dan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okey, perbezaan antara bimbingan dan juga kaunseling. Apa itu bimbingan? Okey, sebenarnya bimbingan ni lebih kepada
sebagai contoh pelajar yang mempunyai masalah isu-isu disiplin kan, yang mana mereka telah dikenakan tindakan disiplin, kita panggil mereka bukan atas kerelaan, bukan atas kehendak mereka dipanggil, kita panggilkan itu sebagai bimbingan. Yang mana kita akan bagi tahu bila masalah disiplin, kita akan cakap dengan dia, okey pelajar, anda telah melakukan kesalahan dalam disiplin begini-begini, sepatutnya lepas ni jangan lagi berlaku. Maksudnya kita memberi bimbingan. Itu yang kita katakan sebagai bimbingan. Kalau kaunseling pula, kaunseling ialah yang mana sesi yang pelajar datang secara sukarela. Dia nak berjumpa dengan kaunselor atas sebab masalah peribadi, atas masalah yang dia memang tak tertanggung rasanya. Dia tak segan silu. Dia memang mengharapkan pertolongan. Dia memang mengharapkan kerjasama daripada guru bimbingan kaunseling. Dia akan datang ke bilik kaunseling. Itulah kita panggil dia sesi kaunseling. Bimbingan ni dirujuk dan dipanggil. Kaunseling ni dia datang secara sukarela. Kita buat sesi kaunseling dan kita mencapai kata sepakat antara klien dan juga kaunselor, dan dia berubah dengan kehendak diri sendiri. Kalau bimbingan ni dia ada dua, dia akan berubah ataupun mungkin lambat lagi nak berubah, tapi dia akan berubah satu hari nanti. Perlulah ada tindak-tindakan. Ialah macam orang pesalah kan, masuk penjara, contohlah masuk penjara, lepas tu diberi bimbingan, diberi dan sebagainya, keluar tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau penjahat, dia buat lagi, dia masuk, keluar masuk, macam tu lah. Tapi tak sampai tahap tu lah. Itu contoh yang advance lah saya bagi. Okay, ciri-ciri guru bimbingan dan kaunseling yang kita maksudnya yang selayaknya lah untuk menjadi guru bimbingan dan kaunseling. Dan semestinya pertama sekali ialah kena ada sifat mengambil tahu, sifat ingin tahu, okey, dan kena mesra, kena mudah, kena mesra, kena ramah, dan kena adalah sifat simpati, empati, dan juga kena rajin, kena seorang yang memang bertanggungjawab, dan orang kata kena pandailah komunikasi lah antara banyak pihak. Sebab sebagai seorang guru bimbingan kaunseling, kita selalu deal dengan selalu berhubung lah dengan pihak pengurusan sekolah, dengan pihak ibu bapa, okay, dan juga kadang-kadang kita berurusan dengan pihak luar. Dan semestinya kena ada orang kata kena berani, kena berani bersuara lah semestinya kan. Dan bila dengan budak-budak, biasanya kita akan jadi ramah, kita anggap mereka sebagai rakan, tetapi dalam masa sama mereka menghormati kita sebagai guru. Saya rasa banyak lagi lah kalau nak katakan ciri-ciri ni banyak. Okay, tapi bolehlah tengok kebanyakannya yang mana rata-rata guru bimbingan kaunseling semestinya memang kena orang kata prihatin lah. Itu yang paling utama. Kemahiran yang diperlukan oleh seorang guru bimbingan kaunseling, dan semestinya lah menguasailah teori-teori kaunseling yang kita amalkan untuk kita melihat sejauh mana keberkesanan sesi kaunseling tersebut. Macam saya lebih kepada teori REBT, iaitu Rational Emotive Behaviour Therapy, teori rasional emotif perlakuan oleh Albert Ellis, yang mana secara sebagai macam kebanyakannya lah para murid-murid ni dia suka mempunyai pemikiran yang kurang rasional, tidak rasional. Mungkin disebabkan oleh kematangan, mungkin disebabkan oleh faktor umur, ataupun ialah perubahan daripada kanak-kanak untuk menjadi remaja. Biasalah berlaku fikiran tidak rasional. Disebabkan yang tidak rasional pada diri mereka tu yang menyebabkan kepada permasalahan emosi, dan menyebabkanlah tingkah-tingkah laku yang tak sepatutnya dilaksanakan. Jadi kita akan dengan teori Albert Ellis ni lebih kita bagi tahu apa yang tidak rasional dan apa yang sepatutnya mereka jalankan, hadapi, ataupun apa yang sepatutnya mereka berubah dalam diri mereka untuk menjadi lebih baiklah. Itulah yang kita katakan tadi,
kena ada orang kata apa, mungkin ada sedikit lah kita letakkan kepada apa tindakan kalau katakan yang masalah isu disiplin, memang kena ada tindakan disiplin dan kita akan ada susulannya. Kita menyatakan bahawa tingkah laku ni sepatutnya diubah supaya tidak lagi diulang masalah yang sama. Kemahiran yang lain yang perlu ada sebagai seorang guru bina kaunseling ialah kemahiran penyelesaian masalah. Okay, masalah memang selalu datang kan. Kita kena pandailah kita kena pandai berfikir secara cepat, pantas, macam mana kita nak menyelesaikan masalah, macam mana kita harus bertindak, apa tindakan susulan yang kita perlu buat sekiranya berlaku kejadian-kejadian yang tak sepatutnya ataupun yang patut kita ambil tindakan segera ataupun kita ambil tindakan untuk jangka masa yang panjang. Okey, selain daripada itu kemahiran yang lain yang saya rasa semestinya inilah kena berani kan, dan tak boleh berputus asa lah. Tak boleh berputus harap kepada para pelajar ni, walaupun mereka dah habis macam saya lah, secara peribadi niat saya untuk menjalankan sesi, menjalankan bimbingan. Okay, untuk tugas dan pekerjaan saya ni saya niat kerana Allah SWT, dan saya niat walaupun saya cakap pada hari ini memberi nasihat atau bimbingan mereka pada hari ini, walaupun mereka tak nak dengar untuk tempoh setahun, 2 tahun, yang saya harapkan ialah mereka akan mendengar dan mengingat kata-kata saya untuk mungkin 5 tahun akan datang, 7 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, yang mereka tahu bahawa kita pernah bercakap sedemikian rupa dan mereka akan laksanakan sebaik mungkin lah. Tu sebab perubahan manusia ni dia akan berubah satu hari nanti. Okay? Dan banyak-banyaklah kita, dan harapan saya pelajar-pelajar saya jadi manusia yang terbaik lah kan, terbaik daripada sisi mereka sendiri. Jangan sampai kita terdengar berita-berita yang tak sepatutnya kan. Itu saja. Teruskan. Okey, baik Cikgu Huda, hari ini kita dapat banyak ilmu berkaitan dengan unit bimbingan dan juga unit kaunseling, terutamanya di SMK Badar Estate. Jadi kami berdua ingin mengucapkan terima kasih banyak kerana berkongsi ilmu dan sudi menerima kami punya kunjungan lah. Okey. Alright. Saya ucapkan sama-sama banyak-banyak. Okay, dan saya doakanlah Haifah dan Alia dapat menjadi bakal guru yang terbaiklah dalam mendidikkan anak-anak. Banyak sebenarnya pengorbanan dan juga semangat yang kena kuatlah untuk jadi seorang guru. Terima kasih banyak lagi sekali. Jangan sedihlah datang ke bilik kaunseling ya. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Ciri-ciri kaunselor yang berkesan adalah penting untuk memastikan sesi bimbingan dan kaunseling yang dijalankan dapat memberi kesan positif terhadap murid. Selain itu, ciri-ciri yang terdapat pada GBK SMK Bandar Estate adalah sikap yang mesra dan peramah. Sepanjang tempoh melakukan latihan mengajar di sekolah ini, saya mendapati Puan Radiatul Huda sering tersenyum apabila bertemu guru-guru termasuklah guru pelatih. Tambahan pula murid-murid juga kelihatan senang dan gembira terhadap guru ini. Murid-murid khususnya pembimbing rakan sebaya PRS tidak berkira kudrat untuk membantu Puan Radiatul Huda apabila terdapat tugasan yang perlu mereka siapkan. Malahan Puan Radiatul Huda akan menyediakan makanan kepada murid-murid tersebut setelah tugasan mereka selesai sebagai tanda terima kasih dan menghargai bantuan mereka. GBK juga mempunyai sikap berani dan bertanggungjawab. Contohnya berani bersuara pada permasalahan tertentu kerana pihak unit bimbingan dan kaunseling berkaitan dengan banyak pihak seperti ibu bapa, pengurusan sekolah serta pihak luar. Hal ini juga memerlukan komunikasi yang baik agar tidak terjadinya salah faham. Contohnya, apabila terdapat masalah berkaitan disiplin sekolah, maka guru kaunseling berperanan untuk memberikan bimbingan kepada murid tersebut, dan jika masalah itu berterusan, maka murid boleh dibuang dari sekolah. Dalam hal ini, GBK dilibatkan dengan pihak pengurusan sekolah. Jadi kesimpulannya,
ciri-ciri ini adalah penting untuk GBK bagi memastikan sesi bimbingan dan kaunseling dapat dijalankan dengan berkesan dan kepada murid. Berdasarkan temu bual serta pemerhatian kami sepanjang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Enstek, kami melihat bilik bimbingan dan kaunseling mempunyai banyak kelengkapan dan sangat selesa. Hal ini menunjukkan guru bimbingan dan kaunseling cakna mengenai kebersihan serta keselesaan murid yang datang untuk bimbingan ataupun kaunseling. Antara kelengkapan yang terdapat di sana adalah bilik pengurusan, bilik konsultasi, ruangan tengah serta papan kenyataan mengenai kaunseling dan bimbingan. Ciri-ciri guru bimbingan dan kaunseling yang terdapat pada Puan Radiatul Huda adalah sikap mudah berurusan dan ringan tulang apabila diminta bantuan. Hal ini dapat dilihat apabila kami diberikan tugasan untuk membuat kajian kes, beliau tidak lokek berkongsi ilmu mengenai cara mendekati murid bagi mendapatkan maklumat serta membantu kami mendapatkan tajuk kajian berdasarkan permasalahan yang biasa terdapat di sekolah tersebut. Beliau juga merupakan graduan sarjana muda dalam bidang psikologi yang mana kita ketahui bidang ini amat sinonim dengan teori-teori yang digunakan di dalam sesi kaunseling. Seterusnya, beliau mempunyai sifat empati dan mengambil berat mengenai keadaan klien ataupun keadaan murid. Daripada pemerhatian kami, apabila kami datang untuk menemu bual, beliau akan menanyakan kami serta murid yang datang adakah kami sudah makan serta menyediakan tempat yang selesa untuk sesi kaunseling ataupun temu bual agar sesi dapat dilakukan dengan baik. Dari segi sesi kaunseling yang telah beliau jalankan, beliau banyak menggunakan teori REBT kerana menurut beliau, murid mempunyai pemikiran yang kurang rasional, mungkin disebabkan kurangnya kematangan dan yang menyebabkan permasalahan. Contohnya masalah vandalisme, masalah merokok, mencarut dan ponting sekolah. Beliau akan menjelaskan perkara yang rasional dan perkara yang tidak rasional serta membuka minda murid untuk berfikir dengan lebih mendalam mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Daripada ini, kita dapati beberapa ciri yang perlu ada di dalam diri seorang GBK. Bahkan, digalakkan jika seorang guru untuk mempunyai sikap seperti itu kerana guru juga merupakan pendidik serta pembentuk sahsiah murid ke arah yang lebih baik.